Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan Liga Perdana Inggeris. Newcastle menang tipis 1-0 ke atas pasukan Arsenal. Bournemouth kejutkan Manchester City 2-1. Ipswich seri 1 sama dengan pasukan Leicester. Liverpool kembali meneraju Liga selepas menang 2-1 ke atas pasukan Brighton. Nottingham Forest belasah pasukan West Ham 3-0. Southampton menang tipis 1-0 ke atas pasukan Everton. Wolves seri 2 sama dengan pasukan Crystal Palace. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Newcastle tundukkan pencabar utama kejuaraan Liga. Newcastle berjaya mendudukkan pencabar utama kejuaraan Liga iaitu pasukan Arsenal dengan jaringan 1-0 di St. James Park pada malam tadi. Arsenal kembali diperkuatkan dengan kehadiran semula William Saliba yang sebelum ini digantung perlawanan ketika menantang pasukan Liverpool. Dilihat sedikit longgar di banyak pertahanan, Alexander Isak berjaya menjadikan satu-satunya gol dalam perlawanan ini, menerusi satu tandukan cantik hasil antara lintang Anthony Gordon pada minit ke-12. Arsenal buntu untuk menemui sentuhan jaringan walaupun diwarisi rata-rata pemain utama mereka dengan satu sahaja shot on target sepanjang perlawanan ini berlangsung. Mereka juga bernasib baik dan seharusnya berterima kasih kepada ketakasan David Raya untuk menampal beberapa percubaan yang berbahaya daripada pasukan tuan rumah. Kekalahan ini menyebabkan Arsenal turun ke tangga keempat, dipintas oleh pasukan Nottingham Forest yang berjaya naik ke tangga ketiga dengan mengumpul 11 mata. Bournemouth berjaya atasi pasukan Manchester City. Bournemouth berjaya mencetak kejutan terbesar pada minggu ini selepas mereka mengalahkan juara EPL 4 kali secara berturut-turut, iaitu pasukan Manchester City dengan jaringan 2-1. City yang tewas 2-1 sebelum ini kepada pasukan Tottenham dalam saingan Carabao Cup turun dengan misi untuk bangkit daripada kekalahan tersebut. Kehilangan beberapa pemain tonggak seperti Rodri dan juga Kevin De Bruyne dilihat mula meninggalkan kesan kepada corak permainan mereka. Tuan rumah tidak perlu menunggu lama untuk mendahului perlawanan menerusi Antoine Semenyo pada minit ke-9 hasil bantuan daripada Milos Kerkez. Penguasaan bola sememangnya milik Manchester City, tetapi ketumpulan bahagian serangan pasukan dilihat menjadi punca utama mengapa mereka gagal untuk menjadikan sebarang gol pada separuh masa pertama. Tuan rumah sebaliknya menggunakan peluang yang ada untuk menambah gol kedua kali ini menerusi Evan Nelson pada minit ke-64 yang menolak masuk lorongan daripada Milos Kerkez untuk memastikan mereka semakin selesa dengan jaringan 2-0. City cuba bangkit menerusi gol Joska Gvardiol pada minit ke-82, tetapi ia sudah terlalu lewat untuk mereka dan keputusan kekal 2-1 sehingga perlawanan tamat. Liverpool kembali ke pesada Liga. Liverpool yang sebelum ini jatuh ke tangga kedua Liga selepas hanya mencetakkan keputusan seri 2 sama dengan pasukan Arsenal, kini kembali naik ke tangga teratas Liga selepas menang 2-1 ke atas pasukan Brighton di Anfield pada malam tadi. Ini juga dibantu dengan keputusan Manchester City yang tewas 2-1 sekaligus, memberikan kelebihan kepada anak buah Ancelotti. Brighton bagaimanapun terlebih dahulu mengejutkan pasukan tuan rumah dengan gol pembukaan pada minit ke-14 menerusi tendangan padu daripada Freddy Cardioglu hasil bantuan daripada Danny Welbeck. Liverpool mempunyai peluang terbaik lebih awal daripada itu menerusi Darwin Núñez, tetapi tendangannya itu berjaya ditepis kelak oleh penjaga gol pasukan Brighton, iaitu Van Bruggen. Liverpool tampil lebih garang di separuh masa kedua dengan mereka berjaya menjadikan 2 gol pantas menerusi Cody Gakpo dan juga Mohamed Salah masing-masing pada minit ke-69 dan juga 72 perlawanan. Brighton kemudian memberikan asakan dan bertali arus, tetapi keketalan barisan pertahanan pasukan Liverpool berjaya menangkis setiap serangan mereka. Liverpool kini 2 mata di atas pasukan Manchester City dengan rekod 8 kemenangan, 1 seri, 1 kalah selepas 10 perlawanan. Nottingham Forest terus mengamuk. Nottingham Forest yang turun ke gelanggang sendiri untuk menentang pasukan West Ham dilihat tidak mempunyai sebarang masalah untuk mencetakkan kemenangan 3-0 ke atas lawan mereka itu. Chris Wood sekali lagi menjadi tunjang utama pasukan selepas menjadikan gol pembukaan pada minit ke-27 hasil bantuan daripada Alex Moreno. Forest semakin selesa di depan kali ini menerusi jaringan Kalle Hudson-Odoi pada minit ke-65. West Ham yang terpaksa beraksi dengan 10 orang pemain selepas Esa Alvarez dibuang padang akibat kad kuning kedua pada penghujung separuh masa pertama jelas memberikan kelebihan pada pasukan tuan rumah. Forest melengkapkan malang gemilang mereka dengan gol ketiga kali ini menerusi Ola Aina pada minit ke-78 sekaligus menamatkan terus usaha West Ham untuk mengejar kedudukan. Forest kini naik ke kedudukan ketiga Liga dengan mengumpul 19 mata.
Kita ikuti pula lain-lain keputusan perlawanan Liga di sekitar Eropah. Bundesliga Jerman, Bayern Munich menang selesa 3-0 ke atas pasukan Union Berlin. Borussia Dortmund menang 2-1 ke atas pasukan Leipzig. Dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. Serie A Itali, Udinese tewas 2-0 kepada pasukan Juventus, Monza tunduk 1-0 kepada pasukan AC Milan. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Jadual perlawanan yang akan berlangsung pada hari ini. Bermula dengan Liga Perdana Inggeris, Tottenham akan menentang pasukan Aston Villa. Manchester United akan menentang pasukan Chelsea pada jam 12:30 malam nanti. La Liga Spanyol, Atletico Madrid akan bertemu dengan pasukan Las Palmas. Barcelona akan menentang pasukan Espanyol. Serie A Itali, Napoli akan bertemu dengan pasukan Atalanta. Torino akan menentang pasukan Fiorentina. Messi tidak terfikir untuk jadi pengurus bola sepak selepas bersara nanti. Bintang Barcelona, Lionel Messi, tidak terfikir lagi untuk menjadi seorang pengurus bola sepak selepas beliau bersara nanti. Messi pada ketika ini sedang beraksi dengan pasukan Inter Miami di MLS. Pada umur 37 tahun masih lagi mampu untuk memberikan hasil yang cukup mantap sama ada bersama dengan klub maupun negaranya sendiri. Tumpuannya pada ketika ini masih lagi menjadi seorang pemain bola sepak profesional, dengan beliau sendiri tidak terfikir untuk bergelar pengurus pasukan satu hari nanti. Messi berpendapat yang beliau lebih berminat untuk menjadi seorang sporting director berbanding pengurus bola sepak. Laporan juga ada mengatakan yang beliau akan terus bersama dengan pasukan Inter Miami sebaik saja beliau bersara nanti, di mana beliau akan terlibat dengan projek di belakang tabir pasukan tersebut. Ruben Amorim sudah ada senarai pemain untuk dibawa masuk. Pengurus pasukan Manchester United, Ruben Amorim, kini sudah mendedahkan sedikit rancangannya apabila bersama dengan pasukan nanti. Dia mahu membawa masuk sekali pemain pertahanan, Ousmane Diomande, yang bernilai 70 juta pound, sebaik saja jendela perpindahan dibuka nanti. Real Madrid hidupkan semula peluang terdapatkan Florian Wirtz. Real Madrid kembali menghidupkan peluang mereka untuk cuba mendapatkan pemain pasukan Leverkusen, iaitu Florian Wirtz, yang telah diletakkan nilai setinggi 150 juta euro. Mereka akan cuba membuat rundingan untuk menurunkan lagi harga pemain tersebut, seperti mana yang mereka lakukan ketika membawa masuk Jude Bellingham. Liverpool sedia lepaskan Trent Alexander-Arnold. Liverpool dikabarkan sudah bersedia untuk melepaskan pemain pertahanan mereka, iaitu Trent Alexander-Arnold, pada bulan Januari nanti. Real Madrid yang sedari awal lagi begitu berminat dengan pemain tersebut, berkemungkinan akan membayar sekitar 50 juta euro sahaja untuk membawa masuk pemain itu ke Santiago Bernabeu. Persetujuan juga akan dicapai dalam tempoh beberapa minggu lagi. Arsenal berminat dengan pemain Brazil. Arsenal dilaporkan berminat dengan seorang pemain muda daripada Brazil, iaitu Luigi, yang kini sedang beraksi bersama dengan pasukan Palmeiras. Halangan utama mereka adalah klausul perpindahan pemain tersebut, yang agak tinggi iaitu sekitar 80 juta euro, di mana pasukan Chelsea dan juga Real Madrid turut berminat untuk mendapatkannya. Borussia Dortmund mahu dapatkan Ferran Torres. Borussia Dortmund dilaporkan berminat untuk mendapatkan penyerang pasukan Barcelona, iaitu Ferran Torres, dan mereka dikatakan telah memberikan tawaran sebanyak 15 juta euro. Mereka juga akan menawarkan Karim Adeyemi sebagai pemain pertukaran untuk mendapatkan pemain tersebut. Manchester City sasarkan Xabi Alonso. Manchester City menyasarkan Xabi Alonso sebagai pengurus baru mereka untuk menggantikan Pep Guardiola sudah pun memberikan bayangan untuk meninggalkan mereka. Chelsea tidak tak agak-agak akan lepaskan Enzo Fernandez. Chelsea tidak tak agak-agak untuk melepaskan Enzo Fernandez sekiranya ada pasukan yang berminat untuk mendapatkannya. Real Madrid menjadi antara pasukan yang berminat untuk mendapatkan pemain tersebut sebagai salah satu perancangan untuk melakukan perubahan terhadap barisan tengah mereka. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.